Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang kuman yang berada dalam perut kita. Kuman yang saya masukkan ini adalah dinamakan Helicobacter pylori. Kuman ini biasanya berada dalam perut kita dan boleh menyebabkan kanser perut jika tidak dirawat. Kita tunggu selepas ini. Kalau kita tengok ini, ini sistem perhadaman manusia. Bila kita makan tu dia akan masuk dalam salur esophagus, salur pemakanan, masuk dalam perut, duodenum, usus kecil, duodenum, ileum, usus kecil juga. Lepas tu terus masuk ke kolom, usus besar dan keluar. So kuman yang saya masukkan ini adalah kuman Helicobacter pylori. Kita tengok bentuk kuman ni macam mana, dan kuman ni biasanya berada dalam perut kita. Sebab apa? Sebab dia suka berada dalam tempat yang berasid, asid yang tinggi. Kuman ini biasanya merebak, atau cara merebaknya biasanya daripada oral to oral. Maksudnya daripada stomach daripada makanan yang pada stomach tu yang keluar dan dijakiti oleh orang lain melalui mulut juga. Kenapa kita perlu tahu kuman ini? H. pylori, Helicobacter pylori ini adalah sejenis kuman yang akan merangsang sel-sel pada bahagian perut ini supaya mengeluarkan asid. Bila asid terlalu banyak, lama-lama dia akan hakis dinding-dinding perut itu dan lama-lama akan menyebabkan luka. Jika tidak dirawati, sel-sel dalam perut ini akan bertukar menjadi sel-sel yang atrofik. Lepas tu akan jadi metaplasia dan lama-lama akan menjadi kanser perut. Dan kanser perut itu yang bahaya. Kalau tidak dibuat operation, kanser itu akan merebak dan akan menyebabkan kematian. Fokus saya pada hari ini adalah macam mana kita detect atau confirm seseorang itu ada jangkitan kuman H. pylori ini. Banyak penyiasatan yang boleh dibuat untuk mengenal pasti dan confirm adakah seseorang itu ada kuman ini atau tidak. Di antaranya ialah non-invasive. Non-invasive ini maksudnya tidak melibatkan alat-alat dan juga tidak menyakiti. Contohnya, salah satu contoh yang senang ialah melalui penyiasatan pernafasan kita. Selain daripada itu, kita cek darah juga untuk tengok serologi, dan juga kita boleh ambil sampel daripada najis, feces untuk dicek antibody. Selain daripada non-invasive, salah satu cara ini invasive. Invasive ini melibatkan satu prosedur di mana kita akan masukkan skop atau tuopon OGDS ke dalam perut kita. Lepas tu kita akan ambil sampel untuk test adakah pesakit ini ada kuman H. pylori atau tidak. Salah satu cara adalah kita akan test di mana kita ambil beberapa sampel semasa membuat tuopon atau skop itu, dan sampel itu kita akan letakkan pada test ini, rapid test. Salah satunya adalah Ponto dry test. Ponto dry test ni di mana bila kita ambil sampel, sedikit sampel daripada perut semasa tuopon itu, kita akan letakkan pada bahagian belakang test ini, dan test itu akan bertukar menjadi warna pink. Jika test ini bertukar kepada warna pink atau sikit atau banyak, so pesakit ini adalah ada dijangkiti oleh maksudnya dalam perut pesakit itu ada kuman H. pylori. Tetapi jika dalam masa sejam tidak bertukar, hanya warna kuning sahaja, tidak bertukar kepada warna pink, so
kebarangkalian pesakit ini tiada kuman H. pylori. Okey. Satu lagi, kita boleh ambil tisu daripada perut kita dan kita hantar ke makmal untuk lihat histopatologi, iaitu doktor pakar akan lihat melalui mikroskop untuk tengok dan test adakah pesakit tisu yang diambil itu mempunyai kuman H. pylori atau tidak. Ini adalah salah satu contoh di mana urea breath test dibuat. Okey, dalam kotak ini ada 2 bag dan juga ada satu pil. Pil ini adalah isotop lah. So biasanya sebelum buat prosedur ini, pesakit itu akan kena puasa selama 2 hingga 4 jam. Biasanya saya ambil 4 ke 6 jam puasa, jangan makan, jangan minum. Lepas tu kita akan ambil satu beg. Yang pertama, hembus pernafasan dalam tu untuk sebagai baseline sampel. Lepas tu kita akan ambil ada satu kapsul. Kapsul ini yang ada isotop lah, urea isotop, yang akan kita masukkan dalam air sejuk dalam 80 ke 100 ml. Lepas tu kita akan minum. Okay. Selepas 30 minit kita minum ubat itu, kita ambil satu lagi sampel dan kita hembus ke dalam beg yang disediakan. Okey, jadi ada 2 sampel, satu baseline, satu selepas kita makan ubat. Selepas kita minum ubat, okey, ubat itu akan masuk ke dalam stomach, dalam perut kita. Okey, ubat ini akan ditukarkan kepada bicarb dan juga amonia oleh ureas. Okey, dalam perut kita biasanya tiada ureas, tetapi bila perut ada bakteria H. pylori, H. pylori ini yang akan hasilkan ureas. Okey, so ureas ini akan tukarkan ubat tu kepada amonium dan juga bicarb. Okey, so bicarb ni, bicarbonate ini akan masuk ke dalam saluran darah dan pergi ke peparu, dan di dalam peparu bicarb ini akan ditukarkan kepada karbon dioksida, dan karbon dioksida ini akan dihembus keluar ke dalam beg yang kita sediakan itu. So nanti lab akan detect karbon dioksida di dalam beg itu. So jika ada, jadi test ini adalah positif. So bila positif, maksudnya dalam perut tu ada bakteria H. pylori, kerana hanya H. pylori sahaja yang menghasilkan ureas ini, dan ureas ini yang akan convert, tukarkan ubat itu kepada bahan-bahan kepada amonium dan juga bicarbonate. So bicarbonate masuk saluran darah, pergi ke peparu, peparu akan tukarkan kepada karbon dioksida dan dikeluarkan ke pernafasan kita. Cuma kadang-kadang ada juga false negatif, maksudnya test ini jadi negatif padahal ada lagi ada kuman itu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pesakit ambil antibiotik ataupun ubat gastrik ataupun proton pump inhibitor. So make sure sebelum test ini dilakukan atau dibuat, pastikan pesakit tidak makan apa-apa ubat gastrik, proton pump inhibitor ataupun antihistamin dan juga mana-mana antibiotik 2 atau 4 minggu. Okey, 2 atau 4 minggu kena stop, kena berhenti semua obat itu. Selepas stop baru boleh test menggunakan test ini. Dan test ini biasanya kebarangkalian untuk kuman itu adalah tinggi. Okey, dan ianya senang dan tak perlu menggunakan apa-apa alat. Okey, ini adalah urea breath test. Biasanya selepas doktor bagi ubat untuk H. pylori ini, biasanya kita akan test sekali lagi untuk lihat kebarangkalian untuk kuman ini mati atau tidak. Sebab ada 20% pesakit yang dirawat
kadang-kadang kuman yang diberi itu tidak mati. Jadi biasanya kita akan test sekali lagi selepas rawatan. Tetapi untuk darah serologi ini saya tak galakkan. Sebab apa? Sebab apa, dalam badan kita, dalam darah kita ada antibodi kuman ini. So bila ada antibodi kuman ini, biasanya antibodi kuman ini lama dalam darah, jadi dia tidak berapa macam specificity dan sensitivity tak berapa nak tepat. Jadi biasanya selepas tu bagusnya gunakan urea breath test compare dengan yang guna darah. Okay. Jika test yang dibuat itu adalah positif, jadi seseorang doktor itu mestilah merawat pesakit ini dengan obat-obat yang tertentu. Ini adalah salah satu obat untuk merawat kuman H. pylori. Okey, klasik HP. Okey, dalam klasik HP ini sudah disediakan ubat-ubat yang perlu dimakan. Sebab apa? Sebab untuk penyakit H. pylori ini, biasanya pesakit perlu makan ubat antibiotik, 2 jenis antibiotik. Okey, 2 jenis antibiotik dan 1 jenis obat gastrik. Biasanya kita akan bagi proton pump inhibitor, tak kisahlah pantoprazole ke, omeprazole ke, nexium ke, atau lansoprazole, tapi biasanya kita akan bagi proton pump inhibitor dan 2 jenis antibiotik. Untuk antibiotik, untuk first line biasanya kita akan bagi 2 jenis. Satu jenis biasanya kita akan bagi clarithromycin, yang kedua adalah amoxicillin. So dalam sini kita dah ada ketiga-tiga obat itu. Okey, kita ada clarithromycin 500 dengan amoxicillin. Okey, amoxicillin 1 gram dan juga obat gastrik pantoprazole. So dalam belakang ini dia akan bagi jadual untuk kita tanda, sebab obat tu perlu dimakan 2 kali sehari, pagi dan petang. Pagi petang. Okey, pagi 2 jenis antibiotik dengan gastrik, petang juga sama, buat yang sama, satu biji obat gastrik 1 dengan obat antibiotik 2 antibiotik. Okey, obat itu perlu dah dimakan selama untuk 2 minggu. Okey, kena habiskan dah masa 2 minggu. Okey, selepas 2 minggu biasanya saya akan jumpa balik pesakit. Jika simptom-simptom okey, saya akan sambung lagi obat untuk gastrik saja, proton pump inhibitor untuk maintenance, mungkin 4 minggu, 3 atau 4 minggu. Selepas itu saya biasanya akan sarankan pesakit untuk test kembali. Biasanya saya akan gunakan urea breath test. Okey, urea breath test untuk test maksudnya H. pylori ataupun bakteria itu masih berada dalam perut atau tidak. Sebab kadang-kadang 20% daripada pesakit ini untuk obat yang first line ni tidak mati. Jadi biasanya kalau second test tu kita ambil urea breath test, kalau masih positif kita akan kena bagi alternatif medication, maksudnya antibiotik yang lain untuk mematikan kuman itu. Tapi sebelum buat test ni biasanya kita akan hentikan semua obat gastrik dan juga antibiotik 2 ke 4 minggu sebelum test benda ni, test ini. So bila test ini sudah siap, biasanya kita akan rawatannya berdasarkan pada test inilah. Kalau negatif, okeylah, tak ada apa-apa, cuma jaga pemakanan sahaja. Tapi kalau masih lagi positif, kita akan bagi second line. Okey, kesimpulannya, yang penting sekali kita jagalah pemakanan kita. Elakkan makanan yang menyebabkan gastrik atau yang menyebabkan asid. Elakkan daripada alkohol dan rokok, gaya hidup sihat dan juga kurangkan berat badan. So semua ini adalah penyebab. Jika kita tak jaga, dia akan menyebabkan kuman H. pylori ataupun penyakit gastrik ini akan berlaku. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa masalah, soalan, bolehlah komen dalam bahagian bawah. InsyaAllah saya akan jawab setakat yang saya mampu. Sekian, terima kasih.